Yang pertamanya sekali kita akan just run through daripada manifesto-manifesto yang dikeluarkan oleh setiap koalisi-koalisi parti politik ini. Aku akan ambil koalisi-koalisi yang utama je, yang tu 3 lah. Yang pertama ialah Pakatan Harapan, kedua Barisan Nasional, dan yang ketiga ialah Perikatan Nasional. Jadi ini adalah 3 koalisi utamalah bagi aku yang akan berentak untuk mendapatkan tampuk kepimpinan negara Malaysia pada PRU yang ke-15. Jadi yang mana yang menawarkan manifesto berikutan dasar luar yang lebih berkesan, bagi aku kita perlu menilai ataupun melihat satu persatu. Manifesto untuk dasar luar ni bukan panjang pun. Ada satu manifesto tu dia hanya meletakkan sedikit saja ataupun satu muka surat saja. Jadi tak payah untuk kita memahami apa sebenarnya pemikiran ataupun unjuran hadapan untuk koalisi politik ini, andai kata mereka menangi kerusi ataupun memenangi tampuk kepimpinan negara kita. Jadi yang pertama, kita melihat kepada Perikatan Nasional, sebab mudah aja. Sebab bagi aku memang Perikatan Nasional tak ada satu polisi ataupun satu manifesto yang spesifik untuk dasar luar. Jadi ini satu benda yang agak pelik. Kenapa mereka tidak meletakkan manifesto untuk dasar luar. Tapi ianya juga tidak pelik kerana mungkin dasar luar tidak begitu penting dalam diskusi dan kemahuan masyarakat kita. Jadi kerana itu mungkin ia tidak diletakkan dalam manifesto Perikatan Nasional. Tetapi ia juga jelas menunjukkan bahawa mungkin Perikatan Nasional tidak melihat ini sebagai satu isu yang besar ataupun isu yang utama dalam cara mereka ataupun teknik mereka dalam memenangi hati rakyat, dengan tidak meletakkan dasar luar sebagai satu poin utama lah dalam manifesto mereka. Kerana bila kita melihat mereka punya manifesto, ada 12 tunjang kesemuanya, 30 pendekatan dan 234 tawaran. Bila kita melihat kepada mereka punya manifesto, ke-12 tunjang ini malangnya tidak meletakkan ataupun menggariskan tunjang yang utama ataupun yang spesifik kepada hubungan antarabangsa ataupun dasar luar. Jadi mungkin kita semua boleh lihat satu persatu intipati dan ringkasan tawaran mereka pada PRU 15. Saya yakin mengikut kefahaman saya, ianya tidak ada langsung lah yang memfokuskan kepada dasar luar. Tapi kalau anda kata saya tersilap dan kurang updation berkenaan dengan tawaran Perikatan Nasional, mungkin sahabat-sahabat yang lain boleh tambah ataupun komen di bahagian bawah. Yang keduanya, kita bergerak kepada Pakatan Harapan. Ianya sangat bagus ataupun ianya mempunyai satu mereka meletakkan dasar luar dalam satu tawaran yang ataupun dalam satu point yang sangat fokus. Bila kita tengok akhir sekali pada fasal, mungkin kita boleh cakap pasal fasal lah. Mereka juga ada fasal tentang keselamatan negara, iaitu fasal 38. Kemudiannya adalah beberapa janji mereka memodenkan keperluan Kertas Putih Pertahanan, rangka tindakan kapasiti pertahanan RTKP. Ini salah satu idea yang sangat baik untuk kita merangka dan menyemak capability kita dalam pertahanan dalam menghadapi
ancaman-ancaman yang akan datang. Jadi ini satu idea yang baik. Kemudian ada juga disentuh berkenaan dengan Eastern Sabah Security Command, iaitu ESCOM. Mereka ingin memperkukuh peranan dan mempertingkat keupayaan aset. Dan ini juga satu poin yang sangat menarik, yang saya kira apabila kita bercakap ataupun berdiskusi dengan mereka yang terlibat dalam ESCOM ataupun polis ataupun pasukan-pasukan keselamatan yang menjaga keselamatan di Sabah, isu aset di Eastern Sabah ini adalah satu isu yang sangat penting lah. Jadi sekali lagi ianya sangat satu tindakan yang baik, boleh dikatakan. Kemudian keselamatan data peribadi, pertahanan sempadan permekasaan IPCC ada juga dimaklumkan. Dan kepada fasal yang terakhir, saya kira fasal Malaysia gemilang di Persada Dunia, ini mungkin secara khususnya Pakatan Harapan ingin memfokuskan tentang dasar luar. Ada 3 komitmen pada perubahan, harapan meneruskan komitmen untuk membina Malaysia baru yang lebih baik, bla bla bla. Dan kemudian poin yang kedua saya sangat suka, iaitu kuasa pertengahan middle power yang berpengaruh. Ini ayat yang ataupun poin yang sangat jelas apakah idea Pakatan Harapan di dalam dasar luar, iaitu memposisikan Malaysia sebagai kuasa pertengahan yang dapat memainkan peranan lebih besar dalam mencorak lanskap geopolitik serantau dan global. Jadi kita sudah terbiasa dengan perwatakan Malaysia di Persada Dunia yang kelihatan agak lemah ataupun agak mengikut arus apabila berhadapan dengan great power seperti Amerika Syarikat dan juga China. Jadi ini mungkin satu pembaharuan yang sangat diperlukan, iaitu kuasa pertengahan yang berpengaruh. Dan saya harapkan itulah bagaimana Pakatan Harapan ataupun future government kita melihat kepada satu transisi ataupun transformasi yang diperlukan oleh Malaysia dalam dasar luar kita. Ada perdebatan, mungkin ada yang tidak setuju, ada yang boleh bersetuju dengan saya, tapi bagi saya ianya satu poin yang sangat jelas lah apa kemahuan mereka dalam dasar luar. Dan poin ketiga, bersama ASEAN untuk terus mempromosi ASEAN sebagai blok perdagangan dan kerjasama serantau. Jadi ini pun sangat jelas daripada Pakatan Harapan. Setakat ini adalah perbezaan Perikatan Nasional dan juga Harapan yang sangat jauh lah. Jadi setakat ini sangat baik daripada Pakatan Harapan dan sangat jelas, walaupun saya kira banyak lagi mungkin poin-poin yang boleh diletakkan dalam manifesto ataupun di bahagian dasar luar ni. Banyak lagi benda-benda yang kita perlu cover sebenarnya, yang tak dilihat penting ataupun tidak dimasukkan dalam manifesto ini, tapi at least mereka jelas dan juga ada pemikiran ataupun idea untuk meneruskan benda yang baik dan juga memperbaiki sesuatu yang diperlukan lah. Kemudian kita lihat pula kepada manifesto Barisan Nasional, di fasal yang terakhir juga, saya tak pasti mereka menyebut fasal atau apa, begitu juga dengan Pakatan Harapan, tapi mengikut saya lah, ini fasal lah, kita sebut sebagai fasal. Di bahagian yang terakhir yang saya dapat jumpa dalam manifesto Barisan Nasional ialah menyemak semula strategi dan hubungan antarabangsa Malaysia agar berupaya meletakkan Malaysia sebagai negara yang dihormati dengan kuasa lunak yang tersendiri. Jadi Barisan Nasional ingin memfokuskan beberapa perkara lah, kerana ada beberapa keywords yang kita boleh ambil daripada ini, iaitu mereka ingin menyemak semula strategi dan hubungan antarabangsa supaya kita dihormati dengan kuasa lunak ataupun soft power kita yang tersendiri, dengan cara kita sendiri, the Malaysian way. Jadi itu satu big picture yang jelas
Maksudnya kita mahu membawa identiti Malaysia itu sendiri di persada dunia, itu sangat baik. Dan di bahagian explanation mereka, Barisan Nasional ingin meneruskan dasar dan hubungan luar yang berkecuali, bebas dan aktif dengan mengutamakan penggalakan perdagangan, kepentingan Islam, kesatuan ASEAN, hak asasi manusia, perubahan iklim, penyelesaian konflik antarabangsa secara damai, aman dan keselamatan insan. Jadi ini mereka hanya meletakkan poin-poin yang secara umum lah, tapi saya kira secara dasarnya ini adalah benda-benda yang sangat fundamental dalam dasar luar Malaysia yang mungkin akan diteruskan oleh Barisan Nasional. Jadi jika mahu kita membandingkan antara ketiga-tiganya, saya tidak akan membandingkan yang mana yang lebih baik, yang mana yang tak lebih baik dan sebagainya, kerana saya ataupun Atma Studio bukanlah pihak yang mewakili mana-mana parti politik. Kami hanyalah sebuah channel YouTube ataupun gabungan daripada pelajar-pelajar hubungan antarabangsa yang ingin melihat polisi-polisi dasar luar negara kita menjadi lebih baik dan menjadikan Malaysia sebagai negara yang dihormati di persada dunia. Namun bila kita melihat satu persatu kepada tiga-tiga manifesto ini, kita dapat lihat ada koalisi yang tidak mementingkan ataupun tidak melihat dasar luar ini sebagai keutamaan dalam manifesto mereka. Bukanlah bermaksud kalau mereka jadi kerajaan, mereka tidak akan langsung memikirkan pasal dasar luar. Tidak, kerana dasar luar diperlukan untuk kita berdagang, untuk kita berekonomi dan juga untuk berinteraksi antara negara-negara yang lain. Tetapi ianya tidak dilihat keutamaan dalam manifesto dalam untuk memenangi hati rakyat. Kerana mungkin secara logiknya dasar luar bukanlah sesuatu yang kita debatkan ataupun kita selalu mengkritik ataupun kita memberi tekanan kepada kerajaan untuk mengubah ataupun buat dasar luar yang lebih baik. Atau bahasa yang lebih mudah ialah diskusi-diskusi ataupun tekanan terhadap dasar luar daripada grassroots ataupun masyarakat, ianya tidak berlaku ataupun kurang. Ianya hanya berlaku mungkin sekitar pada mereka scholars ataupun mereka-mereka yang belajar tentang dasar luar. Jadi kerana itu mungkin ia tidak dilihat sebagai satu keutamaan. Dan antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, saya lihat mereka mempunyai gambar yang jelas. Paling tidak mereka mempunyai gambar yang jelas bagaimana dasar luar akan dibentuk, akan diteruskan, yang mana yang diteruskan, yang mana akan menjadi keutamaan. Namun kalau nak melihat kepada pembaharuan, dalam Pakatan Harapan mungkin ada beberapa ayat ataupun beberapa idea yang mungkin akan kita lihat beberapa pembaharuan dalam dasar luar. Namun saya sangat-sangat bukan skeptical, tapi after many years of this kind of foreign policy that we are practice, bolehkah kita mengubah kepada middle power yang berpengaruh? Ianya bukan satu jalan yang mudah. Ianya memerlukan satu credibility, leadership dan juga kemahuan kemahuan politik itu sendiri dalam kabinet dan juga orang-orang yang berada di Ministry of Foreign Affairs itu sendiri. Jadi saya sangat berhati-hati dalam untuk mempercayai idea di sebalik manifesto-manifesto yang ditawarkan oleh Barisan Nasional, Pakatan Harapan maupun Perikatan Nasional. Tapi umumnya apa yang kita dapat ialah dua. Mungkin kalian boleh study balik ataupun baca ataupun cari balik
tawaran-tawaran dasar luar yang ditawarkan oleh 3 koalisi politik ini, dan mungkin saya ada pun kesilapan ataupun ada beberapa poin yang saya mungkin tertinggal. Kalian komen apa benda-benda yang tertinggal itu, dan saya akhiri dengan jelas lah, ada beberapa koalisi politik yang jelas akan mereka punya pemikiran, dan itu sesuatu message yang positif, tapi juga kita perlu memastikanlah ianya dicapai apabila mereka menjadi kerajaan. Banyak lagi poin-poin yang perlu ada dalam dasar luar, dan mungkin antara yang seronok juga untuk didebatkan ataupun didiskusi ialah poin-poin mereka berkenaan dengan memberikan hak kepada Sabah dan Sarawak dalam ekonomi mereka dan sebagainya. Isu kabotaj tidak disentuh dalam mana-mana manifesto, tak silap saya. Jadi ini mungkin benda-benda yang boleh ditambah baik dan boleh dibincangkan ataupun diletakkan dalam manifesto yang akan datang. Jadi saya mengharapkan dasar luar Malaysia akan memperkukuhkan Malaysia di pesada dunia dan akan memberi impak yang positif, walau sesiapa pun yang menang pada PRU yang akan datang. Okey.